Pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ustazah Wahidah, pensyarah pendidikan Islam, ahli-ahli panel yang tentunya akan sentiasa gigih melontarkan idea serta sidang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskusi dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang diberkati Allah sekalian, menurut Pusat Sumber Transplant Nasional, 424,000 bilangan pendaftar perikrar telah direkodkan sejak tahun 1999 sehingga kini. Bilangan tersebut amatlah rendah jika dibandingkan dengan bilangan penduduk di negara kita seramai 33 juta pada tahun 2018. Hadirin yang dihormati, tentunya hadirin pernah mendengar isu-isu ini, iaitu persepsi negatif masyarakat tentang pendermaan organ, pandangan agama tentang pendermaan organ dan sikap individualistik masyarakat yang enggan mendermakan organ. Isu-isu ini tidak sepatutnya dijadikan alasan kerana seorang penderma mampu memberikan nafas baru kepada 35 orang pesakit. Menyedari hakikat permasalahan ini, kami terpanggil untuk membincangkan satu topik yang bertajuk pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Diharap dengan kupasan idea-idea kami nanti, rakyat Malaysia dan kalian juga akan menyedari akan peri penting pendermaan organ. Hadirin yang saya kasihi, sebelum bahtera forum ini saya layarkan dengan lebih jauh, molek kiranya kalau kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, merangkap panel yang pertama, Saudari Nur Iliani Izzati binti Muhammad Nayan. Wajahnya bercahaya bak bulan purnama. Apa khabar saudari? Khabar Alhamdulillah, khabar baik. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sihat saudari. Seterusnya, merangkap panel kita yang kedua, Saudari Nurul Ain binti Jabu Bakar. Terpancar di wajahnya ketegasan dan dalam melontarkan kata-katanya sebentar sahaja lagi. Selamat datang ke arena diskusi ya saudari. Selamat datang. Dan saya, Siti Nur Aini Ayuni binti Mak Jailani, merupakan moderator forum anda pada hari ini akan mengupas tajuk pendermaan organ, kesinambungan hayat insan yang memfokuskan 3 skop perbincangan iaitu definisi konsep pendermaan organ, kepentingan pendermaan organ dan usaha-usaha menggalakkan masyarakat untuk mendermakan organ. Oleh itu, jangan ke mana-mana ya hadirin, setialah bersama kami selama 20 minit ini. Baiklah. Sebagai mukadimah bual bicara kita pada hari ini, ya saudari, panel pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pendermaan organ, kesinambungan hayat insan dan nyatakan jenis-jenis organ yang boleh didermakan. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih saudari pengerusi. Terlebih dahulu yang dihormati Ustazah Wahidah dan rakan-rakan panel dan hadirin yang dikasihi sekalian. Menurut ulama terkenal Syekh Yusuf Al-Qardawi, pendermaan organ terangkumi di bawah 1-3 amalan yang akan memberikan pahala berterusan selepas seorang itu meninggal dunia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pada halaman 342, pendermaan ditakrifkan sebagai perihal atau perbuatan memberikan sesuatu dengan ikhlas. Organ bermaksud alat dalam tubuh manusia, binatang atau tumbuhan yang mempunyai tugas yang penting. Seterusnya, pada muka surat halaman 1498, kesinambungan bermaksud perihal kelanjutan, keterusan dan persambungan. Manakala frasa hayat insan bermaksud hidup manusia. Maka pendermaan organ kesinambungan hayat insan, proses mendermakan sebahagian organ atau tisu daripada tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan atau transplantasi kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ atau tisu tersebut demi kelangsungan hidup. Hadirin yang saya dihormati sekalian, seorang penderma hidup boleh mendermakan satu buah pinggang atau sebahagian daripada hati. Walau bagaimanapun, kebanyakan pendermaan organ dan tisu akan datang daripada orang yang telah meninggal dunia. Bagi penderma selepas kematian,
bagi pendermaan selepas kematian, seseorang itu boleh mendermakan lebih banyak tisu atau organ dibandingkan pendermaan semasa hidup. Oleh itu, organ-organ yang seperti buah pinggang, tulang dan mata adalah organ yang diperlukan untuk menyelamatkan pesakit. Selain itu, para hadirin yang mahu ketahui, terdapat dua jenis penderma organ, iaitu penderma hidup dan penderma kadaveri. Penderma hidup hanya boleh mendermakan satu buah pinggang ataupun sebahagian hati, susun tulang sahaja. Manakala penderma kadaveri ialah penderma yang telah meninggal dunia akibat kematian otak dan juga akibat kematian jantung. Sesiapa juga boleh menderma organ, kecuali mereka yang menghadapi penyakit seperti AIDS, hepatitis B dan C, sifilis. Kira-kira 2,500 pesakit buah pinggang sedang menunggu pemindahan buah pinggang di Malaysia. Sedangkan jumlah penderma organ yang bersedia untuk proses pemindahan adalah sangat kecil. Ketua Penyelaras Perolehan Organ dan Tisu, Pusat Sumber Transplant Negara, Dr. Omar Sulaiman berkata, secara purata hanya 30 dan 40 buah pinggang sahaja untuk transplant setiap tahun. Dalam situasi ini, kita tidak boleh hanya menutup mata dan memekakkan telinga sahaja. Ya hadirin, tepuklah dada, tanyalah sendera. Sekian, kembalilah kita kepada pengerusi. Terima kasih saudari atas kupasan konsep yang begitu jelas dan padat sebentar tadi. Terlerai sudah maksud di sebalik konsep pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Melalui kupasan konsep itu tadi, diharapkan segala persoalan dan kekeliruan dapat kita leraikan. Hadirin yang dihormati, kita teruskan perbincangan kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Nurul Ain, boleh kiranya jikalau saudari berkongsi dengan para penonton dan para hadirin tentang apakah kepentingan pendermaan organ ini kepada masyarakat? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari pengerusi kerana sudi menjemput saya untuk turut berkongsi pendapat dalam arena forum remaja kali ini. Berbalik kepada soalan yang diajukan, apakah kepentingan pendermaan organ? Hadirin yang dimuliakan, isu pendermaan organ wajar diberikan perhatian kerana pendermaan organ mampu menyelamatkan banyak nyawa sekaligus meningkatkan kemajuan negara apabila terdapatnya jumlah penderma yang konsisten dengan jumlah pesakit yang memerlukan organ baru. Semakin banyak nyawa yang mampu diselamatkan, malahan tanpa sedar, kita telah pun berjasa kepada masyarakat. Mengapa pula menjadi penerima organ sudah cukup untuk menjadikan kita berjasa kepada masyarakat?
Hal ini kerana setiap nyawa yang diselamatkan adalah berharga. Setiap nyawa diibaratkan sebagai urat-urat tapi panji yang menarik bendera kegemilangan sehingga ke penghujung. Semakin ramai penerima organ, semakin ramai model insan yang dapat diselamatkan. Semakin tinggi kemajuan yang bakal Malaysia kecapi. Jumlah pengikrar mengikut kaum didahului Cina iaitu 39%, Melayu 31%, India 22% dan lain-lain sebanyak 6%. Hadirin sekalian, ahli keluarga yang kematian keluarga perlu berfikir dengan rasional berlandaskan prinsip padang perahu di lautan, padang hati di fikiran kerana perbuatan menermakan organ dapat memberikan harapan baru kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ dan juga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Jika kita selidik sehingga ke akar umbinya, penerimaan organ dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang. Sebagai analoginya, 2 dasawarsa yang lalu, seorang pemuda yang berani bernama Wan Muhammad Hafizam bin Wan Ismail berumur 25 tahun telah mendermakan sebahagian hatinya kepada seorang kanak-kanak, Muhammad Afiq Iqmal bin Muhammad Zaini. 2 insan berkongsi hati ini terus mensyukuri nikmat kehidupan di atas muka bumi ini. Peristiwa masyhur kira-kira 20 tahun lalu yang menjadi epitom kemuliaan empati sesama manusia itu akan sentiasa memahat sejarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Biarpun kedua-duanya tidak lagi bersua, namun secebis hati bagai sentiasa menyatukan kedua-duanya. Kemesraan kedua-duanya saat bertemu bak terpupuk dari lubuk hati yang dalam. Pengorbanan yang begitu besar dilakukan oleh pemuda ini memang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Selepas pembedahan, kehidupan kanak-kanak ini menjadi lebih bererti dan telah mengembalikan sinar kepada keluarganya. Antaranya kita melakukan perkara yang baik, jasa baik kita bukan saja akan diingat oleh orang ramai, malah kita juga akan diberkati Tuhan kerana buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sesekali. Oleh itu, nyatalah penerimaan organ dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang seperti yang ditunjukkan Wiranegara Wan Muhammad Hafizam bin Wan Ismail. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Terima kasih. Terima kasih saudari. Teringat saya akan rancangan bersamamu yang disiarkan di saluran TV3 yang membawa slogan hulurkan tangan ringankan beban. Benarlah saudari bahawa pendermaan organ ini dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang. Sifat mahmudah pemudi ini sepatutnya menjadi pendorong kepada insan lain untuk melakukan kebaikan kepada insan yang bukan daripada darah daging mereka sahaja. Hadirin yang saya muliakan, kita masih lagi membincangkan topik pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Jangan ke mana-mana dan diharapkan anda dapat terus setia bersama kami untuk merungkai dengan lebih lanjut perbincangan ini. Sebentar tadi, ahli panel kedua telah mengupas tentang kepentingan pendermaan organ yang mampu menyelamatkan banyak nyawa dan mewujudkan masyarakat yang penyayang. Selain itu, terdapat juga kemusykilan terhadap fatwa pendermaan organ. Oleh itu, ahli panel pertama, sejauh manakah pendermaan organ ini dapat diterima masyarakat dan fatwa ulama dan apakah hukum yang untuk memindahkan organ yang bukan Islam kepada orang Islam? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Menurut Fatwa Majlis Kebangsaan Al-Ehwal Ulama Malaysia memutuskan bahawa pemindahan organ seperti jantung, mata, hati kepada orang yang hidup adalah dibenarkan iaitu harus dalam Islam dengan syarat meminta persetujuan daripada penderma sebelum melakukan pemindahan tersebut. Manakala untuk yang telah meninggal dunia meminta persetujuan daripada keluarga mereka ataupun waris yang terdekat. Selain itu, tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam. Ini kerana organ manusia tidak bersifat Islam ataupun kufur. Sebaliknya, organ ialah alat yang digunakan oleh manusia bagi melaksanakan tuntutan akidah dan manhajnya untuk hidup. Apabila organ dipindahkan daripada orang bukan Islam kepada orang Islam,
maka organ tersebut akan menjadi sebahagian daripada tubuh badan orang Islam yang digunakan untuk tujuan menunaikan tanggungjawabnya, seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Malah Dr. Yusuf Al-Qardawi menghukumkan bahawa anggota tubuh badan orang bukan Islam adalah Islam. Ini kerana menurut beliau, perkara yang dimaksudkan Islam dan kufur seorang itu bukanlah dari segi anggota zahir, iaitu organ yang dipindahkan, tapi roh manusia itu. Maka tiada halangan syarak untuk orang Islam mengambil manfaat daripada organ orang bukan Islam, didermakan untuk manfaat daripada orang bukan Islam untuk didermakan kepada orang Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada pengerusi. Terima kasih saudari panel pertama. Menurut Alexander Graham Bell, seorang ahli sains matematik barat, ada mengatakan bahawa setiap masalah itu pasti ada cara yang berkesan untuk mengatasinya. Oleh itu, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan dalam menggalakkan masyarakat untuk mendermakan organ? Apakah pendapat saudari panel kedua tentang hal ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Pihak kerajaan perlu melaksanakan mangkin yang efektif untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan menderma organ kepada pesakit yang amat memerlukan organ untuk hidup, kerana asal ditunggal adalah benarnya. Pusat Sumber Transplant Nasional telah ditubuhkan pada 1997. Sejak penubuhan pusat itu, daftar pengikrar derma organ negara diwujudkan dan program pendaftaran pengikrar derma organ juga bermula. Jumlah pengikrar dan kesedaran masyarakat Malaysia ketika itu terlalu rendah dan sokongan dari pihak badan bukan kerajaan amat kurang. Pada tahun 1999, bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pendermaan organ, satu jawatan kuasa bertindak kesedaran awam pendermaan organ kebangsaan dibentuk yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program dan promosi pendermaan organ seluruh negara. Kini, kita boleh rasa bangga kerana hasil daripada usaha yang dijalankan selama ini, kesedaran derma organ semakin bertambah baik. Perkembangan ini adalah hasil pelaksanaan Pelan Strategik Kesedaran Pendermaan Organ Kementerian Kesihatan. Ya hadirin, antara intipati pelan itu adalah memberikan perhatian kepada generasi muda sebagai kumpulan sasaran utama kempen. Selain itu, kolaborasi bersama agensi lain, sektor swasta dan individu yang berpengaruh dalam kalangan masyarakat juga diberikan perhatian. Selain mewujudkan Pusat Sumber Transplant Nasional, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewartakan bulan Oktober setiap tahun merupakan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ peringkat kebangsaan. Usaha yang dijalankan ini turut mendapat sokongan pihak swasta. Sebagai contoh, 3 buah hospital pakar iaitu KPJ Puteri, Hospital Regency dan Hospital Grenadier yang menjalankan kerjasama dengan Hospital Sultanah Aminah. Hospital yang terlibat akan menyediakan kemudahan yang diperlukan dan menawarkan perkhidmatan pemindahan organ dan segala proses yang berkaitannya. Ya hadirin, Majlis Perasmian Minggu Kesedaran Pendermaan Organ 2018 telah dilakukan di Hospital Sultanah Aminah yang disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Dr. Izam Sulaiman. Terima kasih saudari. Dengan kerjasama yang erat antara pihak kerajaan dan pihak swasta, umpama seikat bak sirih serumpun bak serai, tentunya kesedaran masyarakat tentang pendermaan organ ini akan semakin meningkat. Adakah dengan usaha sebegini boleh menjamin kesedaran masyarakat tentang manfaat yang dapat diperoleh daripada pendermaan organ yang dijalankan? Menyedari hakikat ini, kita janganlah hanya berpeluk tubuh dan membiarkan sahaja isu ini berlarutan. Seterusnya, bagaimana pula dengan pendapat saudari panel pertama? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin yang dikasihi, saya amat menyokong pendapat saudari panel kedua bahawa usaha yang seiring daripada pihak kerajaan dan swasta penting dalam usaha menggalakkan masyarakat untuk menderma organ. Pada masa yang sama, terdapat kempen yang diadakan untuk memberi penerangan yang terperinci serta kefahaman kepada masyarakat supaya lebih memahami tentang pendermaan organ yang merupakan amalan mulia.
Apabila maklumat tentang pendermaan organ telah meresap di dalam hati orang ramai, barulah mereka mudah tampil ke hadapan untuk menderma organ. Hal ini juga membuktikan bahawa kempen-kempen yang dijalankan seperti kempen jalanan pada tahun 2014 yang melibatkan 70 lokasi serentak seluruh negara telah berjaya meyakinkan orang ramai bahawa sebenarnya kaedah penyampaian mesej ini adalah terbaik untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat melalui sukarelawan secara turun padang dan bersemuka terbukti berkesan. Pendermaan organ merupakan isu berperikemanusiaan, iaitu isu berkaitan dengan anugerah kehidupan. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Ya hadirin, alangkah bagusnya jika kita bertindak umpama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam mengatasi isu pendermaan organ ini. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Janganlah sudah terhantuk baru terngadah. Hadirin yang saya kasihi, itu sahaja perungkaian daripada panel-panel kita pada hari ini. Seterusnya, saya buka soalan kepada mana-mana penonton untuk mengajukan soalan kepada ahli panel kita. Silakan. Assalamualaikum. Saya ada soalan yang nak diajukan. Adakah penderma organ menanggung dosa orang yang menerima organnya? Saya ulang semula soalan dia. Adakah penderma organ menanggung dosa orang yang menerima organnya? Terima kasih. Terima kasih saudara Muhammad Fahimi. Saya buka soalan ini kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. Silakan. Bertanggungjawab ke atas tindak tanduknya sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, katakanlah, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan tiadalah dosa yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang, melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali. Lalu dia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Sebaliknya, Dr. Yusuf Al-Qadrawi berpandangan bahawa orang yang menderma organ akan diberikan ganjaran pahala kerana perbuatan menderma organ terangkum di bawah sedekah. Sekian daripada saya. Dengan ini maka terjawab soalan penderma organ ini, adakah dia menanggung dosa orang yang menerima organnya, iaitu tidak. Ya. Jadinya saya buka lagi soalan kepada mana-mana penonton untuk mengajukan kepada ahli panel kita. Silakan. Baiklah, saudari Nurul Darwisha bertanyakan soalan ini. Adakah pemindaan organ ini sama dengan perbuatan menyiksa mayat? Saya ulang kepada ahli panel. Adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan menyiksa mayat? Silakan, saya buka kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. Silakan. Terima kasih pengerusi dan untuk Darwisha bagi soalan tersebut. Untuk soalan ini, menurut sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, terjemahan daripada radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulangnya semasa ia hidup. Pada asasnya, hadis ini melarang dilakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Islam amat menitik beratkan soal memberi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik orang Islam maupun orang yang bukan Islam. Perbuatan memecahkan atau mematahkan tulang si mati yang sering dikaitkan dengan menyiksa mayat, ni merujuk kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Bagaimanapun, pemindahan dan pendermaan organ bukan dilakukan untuk tujuan niat jahat ataupun tujuan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, pemindahan ini dan pendermaan organ ini dilakukan sebagai pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Sekian, terima kasih. Nampaknya sudah jelas persoalan yang dikemukakan tadi.
Hadirin sekalian yang saya kasihi, saya sebagai pengerusi dapat membuat kesimpulan bahawa pendermaan organ ini merupakan kesinambungan hayat insan dengan wujudnya pelbagai manfaat di sebaliknya. Program pendermaan organ ini dapat melahirkan masyarakat yang prihatin dan mempunyai belas kasihan sekaligus menjadikan masyarakat Malaysia masyarakat yang sejahtera. Oleh itu, adakah kita tidak mahu melihat isu pendermaan organ ini? Oleh itu, adakah kita ingin melihat isu pendermaan organ ini terus berlarutan? Tentunya tidak, bukan? Dengan itu, kita perlu menyemarakkan usaha demi merealisasikan impian setiap pesakit. Ayo rakan-rakan dan hadirin sekalian, dayung sudah di tangan, sampan sudah di air. Apa tunggu lagi? Jangan berdalih, katakan boleh. Bulatkan tekad, kuatkan semangat agar mimpi menjadi realiti. Sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya yang berbunyi, jangan kita membuang masa, kelak menyesal tidak berdaya. Adatnya kita manusia biasa, terkasar bahasa, harap dilupa. Sekian sahaja untuk hari ini ya hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.